Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fakrullah bin Abusman selaku pengerusi yang akan mengendalikan forum pada kali ini. Sidang hadirin, forum pada kali ini akan membincangkan dan mengupas satu topik yang cukup sinonim buat para guru, khususnya guru bahasa Melayu. Topik pada kali ini berbunyi pelaksanaan kemahiran bahasa dalam pengajaran Komsas. Untuk makluman para hadirin yang mendengar forum ini, perbincangan saya selaku pengerusi bersama dengan ahli panel dilakukan hanya atas talian secara maya. Jadi, bagi mengupas topik ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu para panel yang terdiri daripada bakal guru bahasa Melayu dari Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Panel yang pertama, saya perkenalkan saudari Nur Aisyah binti Naharuddin. Panel yang kedua, Nurul Faizin binti Yusuf. Panel yang ketiga, Nur Elin Amanda binti Muhammad Zulkifli. Dan panel yang keempat ialah saudari Khairun Nisa binti Muhammad Ghazali. Baiklah, nampaknya para panel sudah pun bersedia untuk mengupas tajuk ini. Soalan pertama saya ajukan kepada panel yang pertama pastinya. Sebelum kita mendalami lagi forum ini, pada pendapat panel pertama, mengapakah Komsas dimasukkan ke dalam subjek Bahasa Melayu? Silakan panel pertama. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengurusi. Baiklah, pertama sekali mari kita lihat bagaimana Komsas ini boleh diintegrasikan, boleh dimasukkan ke dalam pengajaran Bahasa Melayu. Hadirin sekalian, seperti yang kita maklum bahawa kurikulum Bahasa Melayu ini mengalami banyak perubahan. Namun, perubahan yang telah berlaku sehingga pada tahun 2000, perubahan ini tidak langsung mengubah matlamat asal pendidikan Bahasa Melayu, malah lebih mendukung lebih kukuh falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Pada bulan Mac tahun 2001, Komsas secara rasmi telah diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu secara formal. Jadi Komsas ini ialah akronim bagi komponen kesusastraan Melayu. Kita lihat bagaimana karya-karya sastra itu sendiri ialah karya ciptaan yang berfokus untuk memantapkan rohani, emosi, membangkitkan semangat jati diri dan merangsang pemikiran yang kreatif. Jadi, ini selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan dalam pembentukan pelajar seimbang serta berkembang secara menyeluruh daripada aspek jeri, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Maka, secara dasarnya, kita boleh lihat dua kesan Komsas dalam pendidikan Bahasa Melayu, iaitu PDP, pembelajaran dan pengajaran Komsas itu sendiri untuk menyokong pembentukan individu, khususnya murid, secara holistik. Dan yang kedua, pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang mana menggunakan teks sastra sebagai bahan bagi memantapkan pengajaran kemahiran berbahasa pelajar. Jadi jelas di sini bahawa pentingnya Komsas dan istimewanya Komsas sehingga dimasukkan ke dalam pengajaran Bahasa Melayu. Wallahu alam. Itu sahaja daripada saya, Tuan Pengerusi. Terima kasih panel pertama atas penerangan sebentar tadi. Baiklah para hadirin, panel pertama menyentuh kesan Komsas dan sebenarnya kalau kita lihat apa yang diceritakan oleh panel pertama tadi, sememangnya bagi saya Komsas itu sangatlah bermanfaat dan sebab itulah dimasukkan ke dalam Bahasa Melayu. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kepentingan Komsas juga mencerminkan kesusastraan juga antara sebab Komsas dimasukkan ke dalam Bahasa Melayu demi memperkenalkan sedikit sebanyak akan kesusastraan secara permukaan sahaja kepada murid untuk mencintai sastra. Itu yang menariknya. Baiklah, kita beralih pula kepada panel yang kedua. Pada pendapat panel kedua pula, mengapakah Komsas dijadikan sebagai medium pelaksanaan pengajaran kemahiran bahasa? Silakan panel kedua. Terima kasih saudara pengerusi. Harap saudara berada dalam keadaan sihat sejahtera.
Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan mengupas mengenai persoalan tentang mengapakah Komsas ini dijadikan sebagai medium pelaksanaan pengajaran kemahiran bahasa. Seperti yang telah dinyatakan oleh panel pertama kita, iaitu Saudari Aisyah, Komsas dimasukkan ke dalam pengajaran bahasa Melayu bertujuan untuk memperkenalkan karya sastra kreatif bagi membentuk individu yang seimbang jasmani, emosi, rohani dan intelek atau lebih dikenali sebagai Jerry, yang seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan matlamat pendidikan, di samping bertujuan untuk memantapkan kemahiran bahasa. Baiklah saudari dan saudari, kita sedia maklum bahawa Komsas merupakan satu medium pengajaran yang dapat membantu guru dalam melaksanakan kemahiran bahasa. Kemahiran bahasa ini terdiri daripada kemahiran mendengar bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran-kemahiran ini boleh dijelmakan dalam pengajaran bahasa Melayu serta boleh dijelmakan melalui pengajaran Komsas berdasarkan pengetahuan dan kreativiti guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam kandungan standard kurikulum dan prestasi DSKP, aspek tata bahasa dan seni bahasa juga perlu diambil kira dan bukanlah tertumpu kepada kemahiran bahasa semata. Oleh itu, Komsas merupakan salah satu medium yang dapat digunakan bagi menerapkan aspek tata bahasa dan seni bahasa ini. Baiklah, bagi memperkukuh ulasan saya berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan oleh Abdul Rashid, Syamsuddin dan Nurliza 2012, ada mengatakan bahawa melalui pembelajaran Komsas, ianya dapat memberi impak kepada percambahan idea dan memotivasikan pelajar dalam penulisan karangan sehingga guru disarankan untuk mempelbagaikan bahan pengajaran seperti Komsas. Ianya adalah bertujuan untuk menarik minat dan menjana idea kreatif pelajar. Hal ini demikian kerana melalui Komsas, kemahiran bahasa murid dapat ditingkatkan seperti kemahiran menulis dalam penulisan karangan. Justru itu, jelaslah di sini mengapa Komsas ini dijadikan sebagai medium dalam pelaksanaan pengajaran kemahiran bahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, terima kasih panel kedua atas penjelasan sebentar tadi yang mana saya cukup tertarik dengan apa yang diperkatakan oleh panel kedua sebentar tadi. Yang mana Komsas ini bukan sahaja sebagai medium untuk membolehkan kemahiran bahasa dijelmakan, malah juga memberi kesan dari segi memotivasikan murid. Okey, apa pula kata panel ketiga? Apabila mendengar Komsas ini boleh dijelmakan kemahiran bahasa dan kalau benar perkara ini boleh dikongsikan bagaimana guru menjelmakan kemahiran bahasa ini dalam pengajaran Komsas. Silakan panel ketiga. Terima kasih kepada saudara pengerusi. Baiklah, saya sangat bersetuju dengan ahli panel yang kedua. Ya, guru boleh mengaplikasikan Komsas dalam pengajaran bahasa Melayu mengikut kreativiti mereka masing-masing. Baik, berbalik kepada pertanyaan saudara, pendapat saya jika pelaksanaan kemahiran bahasa digunakan dalam Komsas adalah sangat wajar dan baik dilakukan oleh guru. Seperti yang kita sedia maklum, ramai dalam kalangan guru mengalami kesukaran dalam mencari bahan dan mereka kesuntukan masa untuk mencari bahan yang sesuai dengan isi pengajaran. Oleh hal yang demikian, dengan adanya Komsas, guru boleh mengaplikasikan teks Komsas walhal dalam pengajaran bahasa Melayu. Hal ini kerana Komsas bukan sahaja boleh digunakan dalam pengajaran kesusasteraan Melayu, malah juga boleh digunakan dalam pengajaran bahasa Melayu. Hadirin sekalian, persoalan yang sering bermain di minda guru ialah bagaimana kemahiran bahasa tersebut boleh diterjemahkan atau dizahirkan dalam Komsas. Seperti yang kita ketahui, setiap guru perlu menetapkan objektif pengajaran. Apa yang ingin diajar dan apa yang ingin dicapai dalam pengajaran tersebut. Baik, andai kata pada hari tersebut, guru ingin melihat atau mengukur kemahiran lisan murid, kemahiran lisan ini merupakan penggabung jalinan antara kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. Jadi, guru boleh memilih mana-mana teks Komsas sama ada cerpen, pantun, sajak, syair dan sebagainya untuk digunakan dan dijadikan sebagai bahan pengajaran mereka. Baik, katakan guru
tersebut ingin memilih teks cerpen sebagai bahan pengajaran mereka. Jadi, guru boleh mengolah teks cerpen tersebut kepada bentuk dialog. Dengan menggunakan kreativiti, guru boleh menggunakan mana-mana teknik mengikut dialog tersebut. Berdasarkan lakonan yang mana-mana teknik yang bersesuaian seperti teknik lakonan untuk murid melakonkan watak mengikut dialog yang telah diolah berdasarkan teks cerpen tersebut. Baiklah, berdasarkan lakonan yang dipersembahkan oleh murid itu tadi, guru boleh mengukur kemahiran bertutur murid melalui pengucapan, intonasi, sebutan yang diucapkan. Jadi, guru boleh membuat penilaian sama ada kemahiran lisan murid berada di tahap rendah, sederhana atau baik. Jadi hadirin sekalian, jelaslah bahawa menunjukkan kemahiran berbahasa sebenarnya boleh dilaksanakan dalam pengajaran Komsas. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel ketiga atas penjelasan itu tadi. Benar kata panel, kreativiti seorang guru amatlah penting dalam memanfaatkan Komsas agar kemahiran bahasa dapat dijelmakan. Dengan pelbagai teknik dan strategi serta kaedah yang betul, boleh menyebabkan kemahiran bahasa Melayu dicapai dengan berkesan. Baiklah, kita beralih pula kepada panel keempat. Sebentar tadi kita mendengar perkongsian atau pendapat bagaimana kemahiran bahasa dapat dijelmakan dalam pengajaran Komsas. Dan sekarang, mungkin sesetengah pihak masih tertanya-tanya kepentingan Komsas ini kepada murid maupun guru itu sendiri. Silakan panel keempat. Terima kasih pengerusi. Seperti sedia maklum, saya sememangnya bersetuju dengan ketiga-tiga panel kita yang menjelaskan bahawa Komsas merupakan wahana atau medium bagi pembelajaran bahasa. Komsas bukan sahaja sebagai medium bagi pembelajaran bahasa yang mengetengahkan pembelajaran kemahiran berbahasa, malah memberi peluang kepada murid untuk mengaplikasikan kemahiran tersebut. Jadi, peluang yang dimaksudkan ialah meliputi aspek kemahiran lisan, mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Walau bagaimanapun, kemahiran mendengar dan bertutur merupakan aspek asas yang paling penting dalam kemahiran berbahasa. Hal ini demikian kerana murid-murid yang menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan baik, biasanya mereka berpotensi atau cenderung untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan lebih baik. Manakala, kemahiran mendengar yang baik pula membolehkan seseorang memperoleh dan memproses maklumat dengan tepat. Demikian juga seseorang yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik. Ianya membolehkan seseorang untuk menyampaikan perasaan dan fikirannya dengan berkesan. Jadi, jelas di sini dapat kita lihat selain guru dapat merancang dan menyusun strategi PDP dengan lebih baik, kemahiran berbahasa juga sangat diperlukan untuk tujuan pembelajaran pelbagai subjek yang lain seperti matematik, sains dan sejarah. Ini bermakna kandungan Komsas yang mengandungi pelbagai genre bukan sahaja wahana sebagai penyampaian ilmu sastra semata-mata, malah membolehkan murid menguasai kemahiran bahasa untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan. Itu sahaja perkongsian dari saya. Terima kasih. Terima kasih panel keempat atas pencerahan sebentar tadi. Sememangnya kalau kita lihat daripada kepentingan Komsas yang disebut oleh panel keempat sebentar tadi, jelas lagi terpancar bahawa Komsas sememangnya wajar dimasukkan dalam bahasa Melayu dan mempunyai sebab yang munasabah bahawa Komsas harus dipelajari. Baiklah para hadirin,
Masa amat mencemburui kita. Walaupun forum kali ini agak begitu pantas berlalu, namun diharapkan perkara-perkara yang kami bincangkan sebentar tadi memberikan manfaat kepada semua. Jelaslah di sini bahawa pelaksanaan kemahiran bahasa sememangnya boleh dilaksanakan dalam pengajaran Komsas tanpa alasan asalkan guru memahami dengan betul bagaimana kemahiran bahasa itu boleh dijelmakan dengan memahami DSKP dan memahami kandungan teks Komsas yang digunakan. Akhir kalam, mohon maaf saya minta mewakili pihak panel dan diri saya sendiri sebagai pengerusi forum andai terdapat kekhilafan dalam memberikan pendapat dan perkongsian. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi.